A'udzubillah samina alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri lagi kita peluang untuk kita hidup. Setiap masa, detik dan ketika yang berlalu sebentar tadi, itulah usia kita yang kita lepaskan. Setiap masa yang telah lalu sebentar tadi, itulah umur yang telah kita lepaskan. Kalkulate, muhasabah balik, apakah isi-isi pada setiap detik dan masa yang berlalu itu, adakah amal soleh ataupun hana perkara-perkara lara semata-mata. Kalau dia amal soleh, tingkatkan lagi kesolehan kita untuk menjadi lebih soleh. Sebab iman ni kita tak tentu, kadang-kadang berbolak-balik. Kalau itu perkara lara, istighfarlah, berubahlah, kerana masa tidak pernah tunggu kita. Dia tunggu nak pancung kita saja kalau kita lupa. Itulah umur usia masa kita. Setiap detik memikirkan tentang hal ibadah, atau setiap detik memikirkan keseronokan dunia. Siapa diri kita, kemana kita, mengapa kita berada di sini, kemana kita akan pergi setelah kematian kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bawa syariat supaya kita jadi orang yang baik di sisi Allah, umat dan hamba yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebut dalam Quran, kita ni umat yang terbaik. Terbaik kalau kita buat apa? Kita ajak, dan kita ajak diri kita, kita ajak orang buat benda baik, dan kita cegah kemungkaran. Maksudnya kita dalam keadaan baik, bukan kita ajak orang buat jahat. Kalau kita kata, ni kata ulama, kalau kita kata ada pahala jarih, atau pahala jarih, apabila mati anak Adam, tinggal 3 perkara: ilmu yang manfaat, harta yang dimanfaat, harta yang dijarihkan. Maksudnya dia mati pun harta tadi, ilmu tadi jarih bagi dia, berterusan. Jarih ni berlari, mengalir ya, jarih ni mengalir. Tapi ingat, ada dosa jarih. Apa dia dosa jarih? Tak larat nak lari muatar dah ni. Dosa jarih adalah kita ajak orang buat benda jahat, maka setelah kematian kita, orang yang kita ajak tadi dia duk buat. Itulah dosa jarih kita. Dia pula pergi ajak orang, tunggu duk kena katuk dalam kubur.
Apa yang kita ajak? Jangan duk kira pahala jariah saja. Dosa jariah pun ada. Dosa yang mengalir walaupun kita dah mati. Bawa sampai depan Allah Ta'ala esok. Ni siapa ajak hang buat kerja macam ni? Dia Allah. Berapa orang yang ikut hang buat dosa ni? Tu dia berjuta. Kalau kata kafir tak apa. Sebab dia tak beriman. Ni pasal apa? Orang yang ada hidayah, yang mengaku Islam, create satu benda, fitnah ke, edit gambar ke, sampai pengikut dia follow semua menghentam kawan tu. Jariah. Ingat mati sama tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Tambah-tambah gupi like pula. Bagi love kat kita, membohong kita tadi tu. Jariah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita hidup adalah untuk mencari bekalan di akhirat nanti. Ini adalah tapak semai kita. Masjid adalah tapak semai kita. Maka bercucuk tanamlah kita di sini supaya kita nak bawa pergi ke sana nanti. Di mana kita akan tuai? Kita tak tuai di sini, kita akan tuai di akhirat nanti. Macam mana kita nak tahu? Hanya iman sahaja. Kalau buat kerja 24 bulan, tahu dah berapa nak dapat. Tolak angkasa, tolak apa-apa semua, tinggal 700. Tapi kalau buat pahala, tak nampak. Bila tak nampak, yang tu yang dia berat. Lagi tak push, tak boleh pi. Melainkan diri kita sendiri. Apa yang perlu push kita adalah usia kita tu. Kita membayangi usia kita. Hai, 60 dah, masjid tak lekat-lekat lagi. Tu yang push kita, iaitu ilmu diri kita sendiri. Alhamdulillah dengan nikmat Islam, agama kita. Alhamdulillah dengan nikmat iman, keyakinan kita yang jazam mencari akhirat. Tapi bila kita membicarakan tentang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Tang ni banyak jatuh. Semalam saya baca kitab apa semua, tang ni banyak orang jatuh, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Terus duk kata orang, kita diri kita sendiri pun pernah tak kita mengeluh ketika kita down, bisnes kita down, anak kita buat perangai, kita mengeluh. Faham tak qada, faham tak qadar? Kalau kita faham qada dan qadar, kita dah usaha dah, kita dah ikhtiar dah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu dah berusaha, kamu menyerah diri kamu kepada Allah. Menyerah tadi dalam keadaan maksud dia redha. Ni usaha-usaha tiba-tiba tak dapat, mengeluh, menyalahkan, doa apa tak dapat-dapat ni, dia salahkan Allah, kata beriman. Muslimin yang dirahmati Allah, tang ni banyak jatuh tuan-tuan. Umat akhir zaman tang ni banyak jatuh. Nak kata dia tak faham akhirat, mengaji merata, tahu sampai Dajjal dek tulis kapiak lah, mata buta sebelah, semua tahu. Memang tang tu out. Satu lagi ada orang main minta sedekah kat dia, dia kata aku cari teruk-teruk, hang nak main minta. Yang tu orang Qadariyah. Apa dia Qadariyah? Dia percaya bahawa harta yang dia cari hak milik mutlak dia, bukan dari anugerah daripada Allah. Kekayaan yang dia ada ni hasil usaha dia. Ni nak abang bagi ilmu, siapa bagi? Ilmu pun ilmu hak Allah. Kalau Allah tak bagi hari tu masa hang sekolah dulu, tak ada nak boleh hang boleh fikir macam mana nak buat satu benda nak jadi duit. Satu. Kedua, rezeki ni mai pada siapa? Allah juga. Terus duk kata hak kita, bagi balik hak orang, hak hamba Allah. Maka itulah tanam tuai, tanam bukan tuai lagi, tanam pahala untuk akhirat. Bukankah kita kata tak boleh cari harta di dunia? Cari, tapi dengan memberi balik untuk habuat kita di akhirat. Ujub, takbur, ghurur, rasa diri hebat, rasa diri kaya, ujub,
Ujub ni takjub dengan diri, dengan ilmu yang dia ada. Dia kata dia punya. Muslimin yang dirahmati Allah. Ghurur ni terpedaya. Terpedaya dengan kekayaan dia, terpedaya dengan harta dia, terpedaya dengan pangkat dia, terpedaya. Tu masuk ghurur. 3 serangkai. Ingat penyakit 3 serangkai. Mula-mula ghurur, dia terpedaya. Kedua ujub. Ujub ni dia ajaib sungguh dengan diri dia. Orang lain tak ada, dia ada seorang lah. Dia yang ada motor. Orang lain tak ada. Motor besar, dia duduk rasa dia. Tu ujub. Lepas tu takbur pula dah. Bukan salah nak ada motor, tak salah. Tapi jaga 3 serangkai ni jangan ada. Boleh? Takut? Bagi kat saya. Taklah, pi jual, pi bagi kat masjid, pi bagi kat tahfiz, pi bagi kat anak yatim. Selamat cerita. Saya biasa jadi audio video, saya tahu lah pasal apa. Pasal itu. Tu ada sound di atas tu. Dia tangkap hak ni. Itu mesti ada sebab. Dia bukan marah kat saya. Lepas tu saya duduk tengok tang mana sound paling dekat, dia gelombang dia akan kena pada kau ni. Okey. Okey dah. Tak ada apa dah. Muslimin ni rahmati Allah. Ingat tak arti kau. Kena tahu lah, kena tahu. Jangan duk jerkah pula kat kontu pula. Kita tahu, kita buat. Orang lain nak mengaji, tak apa. Pahala balik kat kita. Kita tahu, kita buat lah. Jangan duk harap ke orang. Semua duk harap ke orang. Muslimin yang dirahmati Allah, ngaji, lagi tak mati mengaji. Jangan ada sifat ghurur. Tak mau 3 serangkai ni buang-buang lah. Penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan. Aku pandai dah, aku tahu hak yang dia sebut tu semua aku tahu dah. Mana iman meningkat, iman terjaga, iman meningkat. Saya ulang, iman meningkat kerana ada ilmu, iman terjaga kerana ilmu yang menjaga iman. Tapi kalau tak menuntut, meningkat tak? Tak meningkat. Kalau tak menuntut lagi, terjaga tak? Tak. Kelingkup. Sebab apa? Ghurur. Terpedaya dengan ilmu dia. Dia kata dia ada PhD dah, duk mengaji. Berapa lagi? Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Walaupun duk ulang bab taharah, walaupun duk ulang bab solat, walaupun duk ulang bab puasa, dia kata aku tahu dah semua ni. Boy. Duduk. Kalau tak tahu itu jihad. Menuntut ilmu ni jihad. Kalau tak tahu tu ilmu. Siapa beramal dengan ilmu 70 kali darjat dia diangkat. Kalau dah tahu itu tazkirah, itu peringatan atas diri, pahala juga. Tahu dah duduk bila kok ada penambahan ataupun olahan-olahan yang tak sama dengan hak apa yang kita dah mengaji. Oh, ada pendapat lain. Bila kita tahu kata ada pendapat-pendapat lain, kita raih. Tu sebab kena mengaji ni dah. Tengok-tengok pendapat tak sama. Sesat ni, geng sesat ni. Muslimin yang dirahmati Allah, betapa tidak luasnya ilmu kalau kita rasa macam tu. Baik, kita sambung balik masalah 106. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis orang yang puasa memaksa akan diri dia untuk muntah. Dia paksa jolok bagi muntah. Dia duduk tengah puasa. Kita jangan kata puasa Ramadan ya. Ni duduk puasa sunat ni. Tuan-tuan tolong puasa sunat. Esok lusa, hari Senin, Khamis, puasa lah tuan-tuan. Sebab puasa ni boleh menjadi perisai kepada kita untuk melakukan maksiat. Nabi jamin dah. Siapa puasa, dia jadi perisai pada dia untuk dia lakukan maksiat. Pasal apa? Orang yang melakukan maksiat sebab dia ada tenaga. Tapi kalau orang yang lemah, roh dia lemah, maka dia nak pi pun, aku puasa. Nantilah. Tunggu-tunggu malam, buka-buka puasa, kenyang pula dah. Nantilah. Muslimin dirahmati Allah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Syarah ni maksudnya hurai balik, sebab hadis saja semata-mata hadis, matan hadis.
Lepas tu siapa nak syarah supaya masyarakat faham? Inilah ulama-ulama ni lah syarah balik, terang balik. Apa dia maksud yang tersirat. Kita tak usah duk pandai-pandai pi baca matan hadis, tak pandai-pandai pi baca hadis terus kita hurai. Kita siapa? Kita siapa? Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi fid darain. Moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan akhirat, amin. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ni ulama ni kata kat kita. Dan maksudnya dia nak bagi ilmu. I'lamu. Telah datang hadis yang menunjukkan 3 perkara yang tiada membatalkan seseorang yang puasa. Muntah sengaja batal, tapi kalau orang paksa dia muntah, batal ke tak? Ada 3 benda yang tidak membatalkan puasa. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hadis yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yuftirna as-sa'im, al-hijamah wa alqai wal ihtilam. Dengar, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama batang tubuh dia Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Teringin nak cerita bab cerita Abu Sa'id Al-Khudri tapi duk fikir masa tak payahlah kot. Ada dalam kitab tafsir Ibnu Kathir macam mana dia berdialog dengan jin. Macam mana dia boleh tangkap jin. Abu Sa'id Al-Khudri ditangkap jin. Dia ada satu gudang, dia cerita juga, dia ada satu gudang tempat simpan gandum. Tiba-tiba gandum dia kerja hilang, kesit. Hui, pasal apa ni? Rupanya ada toyol. Sungguh zaman tu pada toyol lah. Tapi toyol ni tak kecil. Fuck. Malam tu dia tangkap, pak. Dia buka lampu dia, pelita dia, tengok tangan berbulu. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir seolah-olah macam tangan anjing. Kan tangan anjing ada 2 kuku tu. Ui, ni bukan manusia ni, dia kata ni. Tengok Allah, hang ni apa dia ni? Dia kata aku bangsa jin. Aku nak bawa jumpa Muhammad. Oh jangan. Teriak tak mau. Dia kata pasal apa? Aku kalau jumpa Muhammad hancur aku. Hancur binasa. Tapi aku nak bagi ke hang sesuatu, dia kata. Dengan syarat hang jangan bawa aku jumpa Muhammad. Dia kata apa? Okey. Tapi syarat hang jangan nak mencuri dah harta benda aku. Okey. Aku bagi ke hang sesuatu. Apa dia? Dia suruh baca surah Al-Hashr 3 ayat terakhir. Law anzalna hadzal Quran tu kan. Baca sampai habis. Golongan aku yakni jin cukup takut. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Amailah kalau jadi apa-apa baca. Apa dia? Huwallahu alladzi la ilaha huwallahu alladzi apa dah? Bari'ullah. Itulah yang sebut nama-nama Allah tu kan boleh terkejut je ni, dia lupa. Lepas tu dia sebut law anzalna hadzal Quran wa ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian kan. 3 ayat akhir tu kami cukup takut. Siapa dia? Jin. Selain daripada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu surah jin lah dengan Sulaiman. Okey, takat tu ya. Nak kata Qabil tu ke katalah, tak kata apa tak apa. Saya pun boleh daripada Ustaz Zahazan dalam radio. Dan saya sendiri cek dalam tafsir Ibnu Katsir ada disebut. Muslimin yang dirahmati Allah. Sa'id Al-Khudri banyak ada cerita dia. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata 3 perkara yang tiada membatal ia akan puasa. Orang yang puasa iaitu berbekam. Tuan-tuan pakai jawi ke rumi? Rumi, jawi. Kalau jawi ditulis birabbikum. Barabakam mim. Kita tuan-tuan baca birabbikum lah, berbekam. Birabbikum bersama Tuhan kamu. Jangan dia baca birabbikum, berbekam. Hijamah ataupun bercanduk. Ambil apa dia? Ton, apa dia?
tanduk, tebuk, isap. Kan keluar. Siapa yang puasa kalau dia berbekam tak batal. Sini sebut dah. Okey, baik. Dan muntah apabila tiada disengajakan. Tonton-tonton kawan tak pernah naik roro, balik raya, naik mengembak. Hak tu tak sengaja. Tapi hak duk saja-saja mai tengah hari duk jolok, muntah. Hak tu batal. Ni tak kan. Yang seterusnya mimpi ihtilam. Kawan lama tak dapat ibu. Setahun lebih tidur tengah hari. Wet dream. Batal tak puasa dah? Tak batal. Dengan dia pergi main pula. Terima kasih. Okey. Terus 107. Birabbikum adalah birabbikum berbekam. Hijamah di dalam puasa apa hukumnya? Masa waktu puasa sunat ataupun puasa wajib atau puasa nazar, kita pergi bekam. Apa hukumnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu', telah berkata Imam Syafi'i dan ashab ni maksudnya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i harus berbekam. Maksudnya yang ni khilaf. Ini pendapat Imam Syafi'i. Harus berbekam. Apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat tak apa, bukan sunat. Kena faham maksud harus. Ni abang sin ni harus. Pasal apa jadi wajib? Harus ni maksudnya berubah-rubah. Faham ke tak usul fiqh? Kata harus tapi tak cucuk tak boleh jalan merata. No. Harus ni maksudnya dia berubah-ubah. Makan ni harus tapi hampir lembek macam kain buruk, jadi wajib. Tapi kalau makan hampir tak larat nak mengkit, haram. Silap. Atau kata harus ni berubah-ubah. Hak tak faham dia payah. Okey, harus berbekam. Tapi kalau dia berbekam hari tu tiba-tiba dia lembek. Dah lah puasa dia bekam, dia lembek, darah dia habis, anemia. Maka jadi makruh atau haram pula dia berbekam. So saya kata harus, faham harus berubah-ubah nanti. Okey, baik. Bagi seorang yang puasa harus dan tiada membatal ia akan dia, kata Imam Syafi'i dan ashab min ashabi Syafi'iyah, dan tetapinya yang lebih aula meninggalkan akan dia, tak payahlah. Sebab apa? Hak yang letih. Ya, bekam ni letih tuan-tuan. Kita buang darah kita. Padahal bekam pi derma darah, nang cerita. Derma darah ambil darah lain sah. Bekam darah lain, tak darah lah juga. Dia akan letih. Tambah-tambah bekam pukul 9. Terus nak tunggu sampai petang ingat lembek ayat tu. Tak usah lagi lah. Okey, baik. Muslimin yang dirahmati, ada syarat-syarat bekam berlambak-lambak. Makan dulu sebelum berbekam. Lepas bekam sejam selepas bekam jangan makan, jangan minum, jangan mandi lagi. Sebab apa? Urat duk tengah. Lepas pada tu sejam barulah boleh mandi. Hukum mandi dalam mazhab Malik kata wajib. Tapi mazhab Syafi'i kata lagi di mana dia tak meleleh dan membinasakan solatmu, boleh saja tak mandi pun tak apa. Macam tu juga mengurut. Lepas mengurut jangan terus pergi mandi. Mengurut ni bagi cekang urat, pergi mandi sejuk pak balik. Macam tak mengurut. Faham? Orang tua abang ni, saya ambil betul orang tua juga. Makan menyebabkan arak kita cekang, angin tolak. Jangan makan lepas pada mengurut, jangan makan lepas bekam terus pergi makan, cekang, dia tolak darah, dia tolak, stuck habis. Okey, tak payah kata qabil tu. Ini orang tua bagi kata pas mengurut jangan duk makan lagi. Kalau nak minum juga, minum air panas, suam saja. Kalau tidak, jam darah tu tadi. Kita urut nak bagi darah berjalan elok, dia pergi minum air sejuk, puah. Faham? Okey. Sebab itulah kita kadang-kadang tak kena ambil makan kambing. Kambing daging ni dia panas. Duk tengah makan daging kambing, pi bagi ayam sejuk, tepu habis. Panas dengan panas. Baik ni. Ataupun ambil garam sikit,
Tapi dia memang panas. Bila panas, darah laju. Bila darah laju, dia laju. Hak tu yang mau makan daging yang bukit tekuh, mau makan daging yang bukit tekuh, mau bukit tekuhkan daging lah tu. Sebab dia laju. Kan? Maintain lah, jangan makan waktu tengah hari ataupun tengah-tengah panas. Waktu bila? Waktu musim sejuk, cari kambing. Ada 2-3 ekor, panggil saya sekali. Terima kasih. Ni makan rak-rak. Musim sejuk kan, nak pergi sejuk badan ke kambing. Terus lebih baik meninggalkan akan dia, tak payahlah bekam waktu puasa. Inilah yang dinaskan, yang dihukumkan dan memutuskan oleh jumhur. Jumhur ni maksudnya majoriti ulama mengatakan macam itulah. Boleh, tetapi aulanya tak payahlah. Dan telah berkata satu jamaah, satu kelompok ulama daripada mazhab Syafi'i sendiri yang menghimpunkan antara fiqh dan hadis batal. Ada ulama mazhab Syafi'i kata batal. Dia kata batal. Walaupun ada hadis, ya, tapi mereka mengatakan batal. Kita pakai apa? Kita ra'i, maksud dia. Ra'i pendapat. Dia pun mazhab Syafi'i, tambahlah dia pula mazhab Syafi'i. Cuba dia kata dari segi fiqh batal. Apa maksud fiqh? Fiqh ni maksudnya dari segi kefahaman mereka mengatakan batal. Kita tak hadis juga, tapi dari segi perubatan fiqh ni dia masuk perubatan pakar ni mengatakan kalau bekam ni dia mengeluarkan darah banyak, memenatkan apa semua, ada lebih batal. Ra'i. Tahu ra'i? Terima je lah. Tapi tuan-tuan pegang yang mana? Saya pegang kata tak batal. Tak apalah. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab tu dia kata Jumhur kata tak batal, tapi ada sebahagiannya kata batal. Setengah daripada orang yang mengatakan akan dia oleh Abu Bakar Ibnu Al-Manzur dan Abu Bakar Ibnu Juzaimah dan Abu Walid An-Nisaburi. Ini semua ulama-ulama besar ni yang saya sebut ni. Dan Al-Hakim, mereka ni semua mazhab Syafi'i, tetapi mereka mengatakan batal. Tu cara mengaji kita. Tu sebab orang yang dah mengaji dia relax. Yang puak ni duk kelayah tak batal tak batal hang susah. Hak yang tahu buat tak tahu wali hampa. Ulama dah beratus tahun dah putus dah. Kita pula saja duk runah buka api. Terus masalah, kalau dia ahli hadis, dia pegang pada hadis, dia akan kata tak batal sebab hadis dia kata tak batal. Yang nu ahli fiqh. Ahli fiqh tak semestinya dia alim hadis. Ahli hadis belum tentu dia alim fiqh. Alim fiqh ni contoh budak mengaji pondok, dia tak mengaji sains, dia tak mengaji bahasa Inggeris, dia tak mengaji matematik, budak pondok. Budak madrasah, budak sekolah Arab, dia mengaji semua. Hang alim cara hang, dia ni alim cara ni. Dia ni mengaji semua budak pondok ni. Yang ni cuit ambil lah. Tapi bahasa Inggeris, rampaian sains tulen semua dia mengaji budak sekolah Arab ni. Nampak? Yang ni fiqh, yang ni alim lain. So ra'i kau ni ra'i kau ni. Yang ni fiqh ni. Ni hak sekolah ni. Sebab apa? Tumpuhannya silibus. Tahu silibus? Mengaji silibus dia. Budak mengaji pondok. Faham? Kulit ke kulit. Gil. Minal gil ila gil. Daripada kulit ke kulit. Tu budak pondok. Hafal habis matan hadis. Hafal. Perau. Budak sekolah Arab. An Abi Hurairah radhiyallahu kena 3 peninah. Kan makna mufradat nak kena hafal apa. Hak tu pun nu berjela. Lepas tu siap baris pula lagi. Hak ni silat baris tak tahu hala bubuh. Tu pun alim dah depa kata. Muslimin ni dirahmati Allah. Tak usah duk sembang lah, letak an tak kena, letak jar majrur sifat mausuf pun tak kena, nak baca baris atas baris bawah. Tak usah duk sembang lah macam tu.
Muslimin yang dirahmati Allah, kita rasa macam tak macam mana tak, hang ni ujub ni, hang ni hurur ni, hang terpedaya dengan PhD hang. Tu maksud dia, hang terpedaya ni dengan sijil hang ni, baca baris pun tak betul. 108. Berbekam di dalam puasa apa kata segala mazhab ulama. Semua ulama kata apa? Kata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Pada mazhab kita Syafi'i, tengok dia kata pada mazhab kita. Maksudnya kita tu dia dan kita Syafi'i. Dan kitab ni bermazhab Syafi'i. Idris Al-Marbawi Syafi'i. Kalau tuan-tuan baca Tuhfatul Ahwazi, dia Hanafi. Sebab dia ni bukan bermazhab Syafi'i. Tu kita Arab lah. Berbekam itu tiada batal dalam mazhab Syafi'i, jumhur daripada mazhab Syafi'i. Tiada batal puasa orang yang membekam dan kena bekam. Orang yang tolong bekam pun tak batal, orang yang kena bekam pun tak batal. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada wudu, tuan-tuan ada wudu, tuan-tuan pergi pegang anak kencing, anak laki ni kencing. Bini kata, abang pergi basuh kat kencing dia. Laki ada ayak mayang, laki ada ayak mayang, laki dia ni pergi pegang, basuh, tarik kepala tu. Kepala apa? Tu hak goreng tepung tu lah. Hak tutup kepala topi Jerman tu. Siapa batal? Hak pegang tu batal. Tapi kalau budak tu pun ada ayak mayang dengan budak tu batal tak? Budak tu tak batal. Sebab bukan dia yang pegang kemaluan. Yang membatalkan wuduk ni memegang kemaluan anak Adam. Yang kena pegang, yang kena pegang tak batal. Faham ke tak? Okey. Tuan-tuan pergi market. Pergi market, tengok daging lembu, daging apa semua ada. Tiba-tiba ada cengnongek panjang tu. Tentu ada ayak mayang. Hak gini ingat balik-balik market nama yang duha. Pegang. Urut. Apa dia? Lalai lembu tu lah. Weh, tu lembu. Batal tak ayak mayang? Faham kan? Nak sebut macam mana ni? Anu lembu potong mai letaklah di market tu. Kita ada wuduk terpegang. Nak tanya ni apa dia tu? Tu ni lembu tu. Batal tak ayak mayang? Dia kata fiqh ni. Fiqh dia kena faham. Kalau dia kan boleh ni, dia kena faham. Kalau tak faham, sudah tak free. Okey, tadi saya dah sebut dah. Benda yang membatalkan memegang kemaluan anak Adam. Tu lembu kan anak Adam. Tu anak lembu. Faham? Okey. Muslimin ni rahmatullah. Fiqh dia. Tuan-tuan nak terkencing, tuan-tuan ada ayak mayang. Sentuh batal. Tuan-tuan buka zip kencing lah, tak pegang. Batal dah wuduk tuan-tuan. Bukan pegang, kencing pun batal. Ada kata tak batal Ustaz sebab dia tak pegang. Kalau tak hang. Aduh, fiqh jangan nak buat main tuan-tuan. Dia duduk cerdik sembang sampai you. Bukan perkara menyentuh itu membatal. Hang kencing pun batal. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Pihak tu pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Banyaklah banyak. Dia kata di sini orang yang bekam dan orang yang kena bekam. Maka tak batal. Kena sebut ni sebab nanti dia akan tanya. Kadang-kadang hak kaki banyak tanya ni, kasratu soal wa idha'atul mal, Nabi kata hak jenis suka banyak tanya. Hak tu hak yang kena bekam, hak orang hak bekam batal tak? Maka ulama siap-siap bagi jawapan siap. Yakni yang canduk, yang dicanduk, maksudnya yang dibekam dan yang mencanduk. Maka dengan dialah berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Anas bin Malik.
dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Ummu Salamah dan Sa'id Al-Musayyib dan Urwah, ni semua sahabat Nabi, bin Zubair dan Syu'bi dan An-Naqai dan Malik dan As-Sauri turun pi kepada pada tadi sahabat turun sampai tabi'in. Ni mula daripada Anas bin Malik ni hak tu, mula daripada Malik, Sauri hak tu dah tabi'in dah, Abu Hanifah turun, Daud dah turun sampai kepada ini semua golongan salafiyah. Daripada inilah salaf yang sebenar-benar salaf. Okey, baik. Kata sahib Al-Hawi, dan dengan dialah berkata kebanyakan sahabat dan kebanyakan fuqaha, iaitu tidak batal, dan telah berkata satu jamaah daripada ulama, canduk itu membatalkan puasa, bekam tu batal. Maka siapa yang bekam pun batal, siapa yang kena bekam pun batal. Faham? So bila ada persoalan tu, ingatlah kitab ni, tengok balik. Dan telah berkata, dan ialah qaul siapa? Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali kata batal. Maksudnya sahabat sendiri pun ada khilaf, dah selisih dah pendapat. Dan Ishaq, depa ni lawan Nabi ke? Nabi kata tak batal. Maksudnya khilaf dah. Sebab dari segi ilmu kefahaman fiqh depa boleh batal. Sebab apa? Rebah dan sebagainya. Tuan-tuan nak faham? Hak duk sembang kemah ni. Tengok sahabat sendiri pun dah berlaku khilaf dah. Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah kata batal, Aisyah kata batal. Pi ke tabi' tadi sahabat, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Atha dan Auza'i dan Ahmad. Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i, depa ni salaf. Dan Ibnu Manzur dan Ibnu Khuzaimah. Kata Al-Khattabi, telah berkata Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, batal puasa orang yang bercanduk dan yang mencanduk, dan atas keduanya qada, tiada kifarat. Tak boleh bayar fidyah, melainkan hang kena qada puasa. Kata mazhab Hanbali. So bila kita pergi tanya orang mazhab Hanbali, Arab Saudi ke, duduk di Mekah ke, Arab Saudi Mekah lah, duduk di Amerika ke, ada kebanyakannya Hanbali. Dia kata batal. Okey, dia mazhab Hanbali. Maka batal dia macam mana? Batal tidak boleh bayar fidyah kifarat, melainkan kena puasa. Kita tak batal tapi aulanya tinggalkan. Macam tu yang mengaji. Duk pening kepala lo, duk lawan debat dalam YouTube. Aduh. Hak jadi mangsa dia netizen lah, hak yang orang awam ni dia jadi mangsa. Pergi mengaji tak mau. Pada duk mengaji dalam Facebook, pada duk mengaji dalam YouTube. Tak tahu hurai daripada mana, sampai peralih tak tahu macam mana. Pada duk telan ni duk. Habis takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita masuk bab maja'a fi man istiqa', muntah ia dengan sengaja. Apa hukum orang muntah dengan sengaja? Sebab benda ni walaupun ada hadis, dia akan ada khilaf. Macam mana yang kata muntah sengaja? Kena ambil dulu apa yang maksud muntah dengan sengaja. Okey, baik, dekat tu saja dulu tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Ini saya kuatkan diri saya untuk hari ini, untuk tuan-tuan. Lama dah tak main dan sebagainya. Doakanlah kesihatan saya. Lepas-lepas pada pembedahan saya jadi down sebab darah tak naik dan sebagainya. Silap makan tak kena lembek. Doalah bagi kesihatan saya elok dan sebagainya. Ni tengoklah dah berpeluh dah. Tak macam orang lain dah. Tua tuan-tuan. Dekat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Aku pohon keampunan untuk diriku dan semua yang ada pada malam ini, muslimin muslimat, moga diampunkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din.
وعلمنا تأويل إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.